Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar semua murid-murid? Saya harap murid-murid saya sihat walafiat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Okey, baiklah, hari ini kelas reka bentuk dan teknologi untuk tahun 5. Harap murid-murid semua bersedia. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar mengenai modul 6.0 reka bentuk pengatur caraan, iaitu 6 standard kandungannya 6.3 asas reka bentuk pengatur caraan. Okey, untuk tajuk ini hari itu saya sebelum cuti saya ada buat kayaknya macam memperkenalkan tajuk ni. Saya harap murid-murid masih ingat apa yang kita belajar dalam kelas hari itu. Okey, baiklah. Semasa kita belajar dalam kelas sebelum cuti itu, okey, asas reka bentuk dan pengatur caraan terdiri daripada dua struktur kawalan, iaitu struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan dalam pengatur caraan. Okey, murid-murid boleh rujuk muka surat 40 buku teks reka bentuk dan teknologi Sekolah Kebangsaan untuk tahun 5. Kita boleh tengok kat dalam muka surat 40 tu ada dinyatakan iaitu apa dia struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Itu kita dah bincangkan dalam kelas. Jadi saya akan masuk muka surat seterusnya, iaitu muka surat 41. Okey, baiklah. Saya harap murid-murid dah buka buku teks muka surat 41. Okey, kita boleh tengok dekat dalam tu, iaitu struktur kawalan pilihan ulangan dalam logaritma. Okey, dekat situ dah ada contoh situasi yang dinyatakan mengenai Jonis dan Alia. Okey, cuba tengok situ. Jonis mengajar Alia proses untuk meminjam buku. Alia perlu masuk melalui pintu hadapan perpustakaan dan mencari buku yang dikehendaki. Apabila telah menjumpai buku tersebut, Alia perlu membawa buku berkenaan ke kaunter untuk pinjaman untuk dipinjam sebelum keluar dari perpustakaan. Okey, cuba boleh kita bayangkan kita berada di perpustakaan, situasinya adalah sama. Okey, cuba kita tengok tata cara membuat pinjaman buku. Okey, yang pertama, kita tengok contoh dia masuk melalui pintu hadapan perpustakaan. Kedua, cari buku dengan berpandukan kategori. Okey, dekat dalam perpustakaan tu kita ada kategori-kategori buku fiction, buku kayaknya yang bacaan, buku macam-macam lagi lah kat dalam tu. Okey, yang ketiga cuba kita tengok bawa buku ke kaunter. Kini buku yang nak dipinjam ya. Okey, seterusnya serahkan buku dan kad perpustakaan di kaunter, semak tarikh pemulangan yang tercatat pada kad perpustakaan, keluar dari perpustakaan dengan membawa buku pinjaman. Okey, itu adalah kawalan, struktur kawalan pilihan. Okey, cuba kita tengok Prescott. Prescott ni kita dah belajar tahun lepas masa tahun 4. Harap murid-murid ingatlah apa yang kita belajar tahun lepas tu. Sama juga waktu PKP kita. Okey, cuba kita tengok. Mula masuk ke dalam perpustakaan, lepas tu cari buku yang dikehendaki. Jika dijumpai maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Tamat jika keluar dari perpustakaan, lepas tu tamat. Itu adalah kod-kod untuk Prescott tersebut. Bila kod tu kita tengok dia menggunakan huruf besar. Okey, cuba kita tengok pembinaan carta alih. Okey, carta alih dia. Bentuk dia. Yang penting kita tengok bentuk mula, macam mana bentuk dia. Okey, mula, lepas tu seterusnya masuk ke perpustakaan, cari buku, jumpa buku yang dikehendaki, ya atau tidak. Okey, dekat situ ada pilihan, ya atau tidak. Di situlah yang ditekankan kepada struktur kawalan pilihan, iaitu ya atau tidak. Kalau ya, kita ada pilihan lain, iaitu pinjam buku di kaunter. Jika tidak, keluar dari perpustakaan dan tamat. Yang penting ada mula dan tamat tu, itu kod dia. Okey, cuba kita tengok langkah-langkah penulisan Prescott. Okey, yang pertama tulis kenyataan mula. Nampak dekat situ saya dah tekankan tulis kenyataan mula. Lepas tu baca input.
proses arahan input, papar output dan tulis kenyataan tamat. Itu yang paling penting. Okey, cuba kita tengok, tahukah kamu? Okey, struktur kawalan jika hanya akan dilaksanakan sesuatu penyataan jika didapati benar. Okey, kita boleh terus tengok muka surat sebelah. Okey. Okey, untuk seterusnya, okay, kita boleh tengok. Okey, murid-murid semua tengok muka surat 42. Okey, dekat situ, dekat skrin cikgu dah nyatakan. Surat 42, okey, boleh rujuk buku teks anda. Okey, kita tengok struktur kawalan ulangan. Tadi pilihan ni ulangan, mengulang. Okey, kita tengok situasi ke atas tu. Okey, Jonis dan rakan-rakan mempunyai latihan sukan di padang sekolah. Mereka perlu beratur di trek larian. Cikgu mengarahkan mereka agar membuat larian sebanyak 3 pusingan untuk memanaskan badan. Okey, ini biasanya arahan ni, situasi ni semasa PJ lah. Ini kan jasmani. Okey, kita tengok preskod untuk situasi di atas. Okey, kita tengok preskod. Okey, mula. Tengok mula. Lepas tu beratur di trek larian, berlari perlahan mengelilingi trek. Selagi belum cukup 3 pusingan, teruskan larian, tamat. Selagi, okey, tamat. Lepas tu tamat. Okey, kita tengok seterusnya simbol-simbol pada peskod tu. Okey, simbol. Okey, simbol yang pertama, bentuk apa tu? Bentuk bujur. Okey, nama dia apa? Terminal, mula ataupun tamat. Okey, itu mula dan tamat. Bila awak nampak simbol tu, itu adalah mula dan tamat. Okey, fungsi dia untuk permulaan atau penamat sesuatu carta alih. Okey, saya harap awak ingat simbol-simbol yang terdapat dalam simbol-simbol yang terdapat dalam buku teks ni mengenai peskod. Untuk carta alih, maaf. Untuk carta alih. Okey. Seterusnya, simbol kedua, input atau output, membaca input atau memaparkan output. Okey, seterusnya bentuk segi 4. Proses, iaitu dia proses untuk kita letakkan proses sesuatu sesuatu carta alih tu. Okey, iaitu arahan untuk memproses input. Okey, seterusnya bentuk diamond tu syarat, menguji syarat, dan anak panah adalah aliran aktiviti, iaitu menunjukkan aliran aktiviti ke mana ya. Okey, kita boleh tengok rujuk sebelah tu. Okey, carta alih. Okey, ini untuk carta alih situasi murid latihan sukan di padang sekolah. Okey, mula tu mesti huruf besar. Okey, seterusnya beratur di trek larian. Lepas tu berlari perlahan mengelilingi trek. Seterusnya seterusnya berlari. Okey, seterusnya dia ada pilihan dekat situ teruskan larian. Kalau belum cukup 3 pusingan, belum cukup atau dah cukup. Okey, dah cukup, kita terus tamat. Kalau tak cukup, okey, boleh tengok contoh carta aliran tu Okey, tengok struktur kawalan ulangan selagi digunakan apabila bilangan ulangan pada arahan tidak diketahui. Okey, cuba kita tengok, kalau cukup dia terus tamatkan. Kalau tak cukup, kita buat ulangan. Saya rasa dekat carta alih ni macam ada terbalik sikit. Belum cukup 3 pusingan, ya, teruskan larian. Okey, betul. Ya, betul. Belum cukup 3 pusingan, ya. Dia jawapannya. Jadi teruskan larian. Bila dah belum cukup 3 pusingan, tidak, terus tamat. Artinya dikirakan larian tu dah mencukupi. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok perbezaan struktur kawalan, jujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma. Okey, murid-murid boleh rujuk muka surat 43. Okey, cuba kita tengok situ. Jika perkataan jika, if, digunakan pada struktur kawalan pilihan untuk menunjukkan adanya pilihan lain. Okey, perkataan selagi pada struktur kawalan ulangan pula digunakan untuk menunjukkan keadaan berulang-ulang.
sehingga arahan dipenuhi. Okey, berulang-ulang. Macam tadilah contoh ulangan yang kita lari pada track tu selagi belum cukup 3 pusingan, dia akan pergi kepada perkataan selagi lah. Okey, seterusnya sehingga arahan dipenuhi. Okey, cuba kita tengok rujuk situasi pertama, gambar murid perempuan. Okey, situasi pertama, saya hendak membancuh air teh panas. Okey, ini boleh kita rujuk tahun lepas punya soalan yang saya bagi, soalan situasi, sama juga membancuh air panas masa tu. Okey, seterusnya. Okey, cuba kita tengok dia punya passcode, struktur kawalan jujukan dia. Okey, mula masukkan air, masukkan uncang teh ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan, masukkan sedikit gula, kacau air dan tamat. Itu situasi yang pertama dia. Okey, itu situasi pertama. Okey, cuba kita tengok situasi kedua. Baru kita boleh tengok mana satu jujukan untuk pilihan ataupun jujukan untuk ulangan melalui algoritma. Okey, seterusnya tengok situasi 2. Saya hendak membancuh air coklat panas. Hendak masukkan susu atau tidak? Bila hendak masukkan susu atau tidak? Okey, situasi kedua tu, bila awak baca tu awak dah boleh tengok itu adalah pilihan ataupun ulangan, ya. Okey, cuba kita tengok passcode struktur kawalan pilihan. Okey, mula masukkan air, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan, seterusnya tuangkan air panas ke dalam cawan. Jika mahu susu, maka tambahkan sedikit susu. Seterusnya tamat jika kacau air dan tamat. Okey, kita tengok situ adalah struktur kawalan pilihan. Okey, dan cuba kita tengok untuk situasi ketiga, struktur kawalan ulangan. Okey, struktur kawalan ulangan. Okey, cuba tengok. Panasnya hari ini saya sangat dahaga. Okey, mula minum air selagi rasa dahaga, minum air lagi selagi tamat, selagi dan tamat. Okey, itu untuk situasi passcode struktur kawalan ulangan. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Merujuk kepada muka surat 44. Okey, ini adalah syarat pada struktur kawalan pilihan, memberikan pilihan jika pilihan lain jika tidak memilih yang asal. Syarat pada struktur kawalan ulangan pula memberikan peluang ulang semula sehingga tamat. Okey, ini antara contoh-contoh carta alih berdasarkan situasi di muka surat 43. Okey, anda semua boleh tengok contoh carta aliran yang ada. Okey, baiklah. Tengok dia punya bentuk-bentuk ataupun simbol-simbol, kenal pasti simbol berdasarkan contoh simbol pada muka surat 42. Okey, cuba kita tengok. Yang pertama, carta aliran struktur kawalan jujukan. Okey, mula masak air, masukkan uncang teh ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan, masukkan sedikit gula, kacau air dan tamat. Okey, untuk kawalan punya, okey, sama juga. Yang pertama mula, sama juga dengan jujukan. Lepas tu masuk serbuk coklat. Yang sebelah ni masuk uncang teh kan. Tuangkan air panas. Okey, sama. Okey, cuba kita tengok. Yang situasi pertama masukkan sedikit gula, kacau air dan tamat. Tapi yang untuk kawalan pilihan tu kita boleh tengok mahu susu. Kalau tidak, kita terus kacau air dan tamat. Jika ada pilihan, ya, masukkan sedikit susu. Lepas tu baru terus kacau dan tamat. Okey, kalau untuk ulangan, ulangan, kita tengok ulangan. Mula minum air, masih dahaga, kita minum lagi sekali. Okey, jika tak dahaga, kita tamatkan situasi tu. Sama juga macam kita berlari yang tiga pusingan tadi, ya. Okey, saya harap anak-anak murid saya boleh faham macam apa dia struktur kawalan jujukan dan struktur kawalan pilihan. Okey, harap murid-murid boleh menjawab soalan yang diberikan melalui link di dalam Google Classroom. Kita akan sambung kelas kita pada hari Jumaat pukul 9.45 hingga 10.15, ya. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.